disebabkan ada masalah teknikal. Okey. Semua dah dengar? Semua dapat dengar ke? Okey. Okey, sekali lagi saya ingin mewakili sahabat-sahabat Inspire semua memohon beribu-ribu kemaafan di atas sedikit gangguan teknikal daripada pihak kami sendiri, yang mana live kita yang sepatutnya tadi bermula pada pukul 9, end up kita terpaksa lewat sikit bermula pada pukul 9.30 lah. Tapi insyaAllah macam mana pun kita akan cuba, dan pihak saya sendiri akan cuba sedaya upaya saya untuk berkongsi sesuatu dengan sahabat-sahabat di luar mengenai topik kita malam ni lah. Alhamdulillah, walaupun lewat tapi dengan izin Allah sekali lagi kita bertemu untuk satu sesi perkongsian ilmu. Okey, nama pun dah ilmu kan, maka orang kata dah semestinya lah pelbagai perkara yang kita boleh bincangkan. Maksudnya dalam tempoh beberapa lama sebelum ni, sahabat-sahabat saya dah berkongsi dari satu topik ke satu topik, dari satu tajuk ke tajuk, berkongsi pelbagai pengalaman, berkongsi pelbagai cerita. Alhamdulillah, itu juga merupakan sebenarnya sebahagian daripada ilmu. Okey, saya mungkin santai saja dan mungkin tak ambil masa yang lama. Dan insyaAllah kita cuba alu-alukan lah kalau sekiranya ada sebarang pertanyaan ke, insyaAllah saya cuba jawab. Okey, bila cakap pasal ilmu ni sebenarnya Waalaikumsalam Kak Lang, maaf Kak Lang sebab lambat. Okey, malam ni pun percubaan yang pertama sebenarnya, sebab selalunya saya pun bersama dengan sahabat-sahabat berkongsi, tapi malam ni adalah percubaan yang pertama untuk bersendirian untuk menyampaikan ilmu. Waalaikumsalam Yus. Okay, Alhamdulillah ada juga sahabat-sahabat dekat belakang yang sentiasa membantulah. Macam saya cakap tadi, kita dekat sini cuba sedaya upaya untuk menyampaikan sedaya yang mungkin, menyampaikan ilmu, bukan bermaksud menunjukkan kepandaian kita atau kebolehan kita, tapi sebenarnya bagi saya lah, saya sebagai insan yang menyampaikan ilmu malam ni, mulut saya yang mengeluarkan kata-kata, maka sudah semestinya yang lebih dekat dengan saya adalah telinga saya sendiri, maka ia satu peringatan kepada saya, as a reminder lah. Sebab kita tahu ilmu ni kalau sekadar kita ada dekat minda kita saja, kita tak berkongsi, kita tak guna pakai, ibarat macam seolah-olah macam saya gambarkan begini, kita ada 10 orang kata 10 bilah pisau ke parang ke something yang benda yang sharp, yang tajam lah. Tapi andai kata yang datang kat kita tu singa, orang kata sedang kelaparan, tapi senjata yang ada di tangan kita tu kita tak gunakan, kita tak praktikkan, maka akhirnya benda tu tak mendatangkan apa-apa manfaat. Dalam konteks ni dia tidak boleh menjadi bahan yang menyelamatkan kita lah. Begitu juga konsep ilmu. Ilmu tu sebaik-baiknya adalah kita menimba, kita belajar, dan sebaik-baiknya kita berkongsi, dan juga lagi bagus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Okey, sehingga kan bila cakap pasal ilmu ni sebenarnya bila cakap soal ilmu ni konteks dia luas, bukan sahaja tertakluk kepada ilmu yang melibatkan, kalau kita tengok dari sudut bacaan, atau ilmu ni bukan sahaja dari sudut daripada perkataan ataupun dari sudut tulisan, tapi sebenarnya kalau nak kata betapa luasnya ilmu ni ada kalanya dia hanya boleh diperolehi apabila ada kita boleh peroleh ilmu tu dengan rasai. Maksudnya manisnya ilmu itu atau pahitnya ilmu tu hanya boleh kita dapati dengan kita merasai. Contohnya adalah dalam kehidupan kita. Seseharian kita tak lari daripada konteks ilmu ni. Seseharian kita daripada bangun pagi sampailah kita sebelum nak tidur tu, kehidupan kita penuh dengan ilmu.
tata cara kehidupan kita tu juga adalah sebahagian daripada ilmu. Macam mana kita nak memulakan kerja, macam mana kita nak mencari rezeki, macam mana ilmu kita nak mendidik anak, macam mana ilmu kita nak menguruskan pekerja dan sebagainya lagi. Maknanya kita nak cakap konteks ilmu tu sangat luas dalam kehidupan. Sebab tu saya kata dia bukan sahaja ilmu ni hanya boleh dilihat, bukan sahaja boleh dibaca, bukan sahaja boleh disebut, tapi ilmu ni perlu dirasai. Dirasai melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita tadilah. Sebab kehidupan kita ni adalah satu perjalanan, maka hari-hari kita mengutip ilmu tu daripada kita kecil sampailah sehingga kini dan sehinggalah ke akhir hayat kita lah. Sebab tu digambarkan betapa luasnya ilmu ni. Ilmu ni tidak sahaja akan terberhenti, orang kata tidak akan sahaja stop pada satu-satu tahap. Ilmu ni sehingga kan digambarkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri China dan juga sehingga ke liang lahat. Bermaksud menunjukkan ilmu ni sejauh mana kita pergi pun kita tetap akan timba ilmu, dan orang kata sepanjang mana umur kita pun, daripada kita kecil sampai ke dewasa, kita tak lari daripada konteks ilmu ni. Okey, itu secara general lah. Saya juga suka nak menggambarkan, kalau kita tengoklah daripada nak betapa ilmu ni, bila kata konteks ilmu ni jauh, ilmu ni mendalam, sehingga kan tak silap saya semalam sahabat saya yang ni ada cakap ilmu ni ibarat macam lautan, seluas lautan, seluas lautan lah. Sehingga digambarkan dalam ada satu kisah, tak silap saya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada dalam satu perjalanan yang mana Nabi Musa dan Nabi Khidir bersama-sama, sebab masa tu Nabi Musa ingin belajar sesuatu daripada Nabi Khidir melalui tentang aspek luasnya ilmu ni, sehingga digambarkan satu ketika tu mereka berdua menaiki perahu, menyusuri pantai, dan akhirnya mereka berjumpa dengan perahu dan mereka naik perahu tersebut. Bila mereka naik perahu tersebut, pada masa yang sama, pada waktu itu ada seekor burung, seekor burung yang berada dekat perahu tu lah, yang dia berada dekat perahu tu bersama dengan mereka. Dan pada waktu itu Nabi Khidir tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, apakah yang kamu lihat?" Maka Nabi Musa menjawab, dia melihat seekor burung yang sedang meneguk air di lautan. Okey, Nabi Khidir pula bertanya ke Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kamu kira berapa banyakkah air yang telah diminum oleh burung tersebut, dan berapa banyakkah kuantiti air yang masih tinggal?" Of course lah, dalam konteks ni Nabi Musa akan menjawab, mungkin burung hanya meneguk setitis sahaja air tersebut, dan sehinggakan kuantiti itu tidak terkesan langsung di lautan tersebut. Jadi nak menggambarkan begitulah juga aspek ilmu, terutama kita dalam ilmu kehidupan ini atau ilmu manusia ni, sebenarnya kita terbatas di akal kita nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tu sangat luas, sehingga digambarkan juga, tak silap saya dalam betul yang ni dalam surah Kahfi ayat 109. Saya baca sikit lah kita santai je kan malam ni. Saya bacakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, meskipun datang tambahan sebanyak itu pula. Bermaksud nak kata tidak pernah habis. Ilmu Allah tu tidak pernah habis. Dia mencakupi seluruh ruang kehidupan manusia. Okey, jadi malam ni apa yang ingin saya berkongsilah sedikit. Saya suka kat sini nak mengaitkan dengan satu kisah lah. Bila cakap pasal ilmu ni, yelah kita macam Kak Lang dan sahabat-sahabat saya tunjuk dalam poster tu peribahasa apa ya tadi? Peribahasa yang berkait dengan ilmu, seolah-olah macam lagi kita menimba ilmu maka lagi kita pandai, ataupun tadi apa ya dia punya poster tu, lagi kita menimba ilmu lagi kita pandai, dan
kita akan dapat sesuatu lah dari sudut ilmu pengetahuan tu. Jadi suka saya nak bawa satu kisah lah kat sini. Kisah yang saya sangat suka dan berulang kali baca adalah mengenai kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Sebab bagi saya Sultan Muhammad Al-Fatih ni kehebatan dia masih relevan pada saat dan ketika ini. Sehingga dia acap kali diguna pakai daripada aspek, orang kata aspek kepimpinan, aspek sosial dan juga aspek ekonomi lah. Okey, kalau kita tengok kehebatan Sultan Al-Fatih ni, dia kehebatan dia ni bukan sahaja dari sudut kepimpinan tapi dari mencakupi ilmu. So kalau kita tengok apa yang masyarakat tahu bila sebut je Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah satu pahlawan yang ulung pada ketika kerajaan Uthmaniyah, yang mana pada usia Sultan Muhammad Al-Fatih ni menakluki kota Konstantinopel pada usia dia 21 tahun. Kalau kita tengoklah dalam usia kita kan, remaja-remaja kita pada masa kini, 21 tahun tu adalah satu tahap umur yang kita baru nak matang, kita baru nak tengok dunia luar, baru nak bergaul dengan masyarakat. Tapi bayangkan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ni pada usia dia, seusia muda dia itu, dia dah berjaya menakluki kota Konstantinopel seawal usia 21 tahun tu. Pasti sebenarnya kalau kita tengok ada sesuatu yang istimewa. Macam mana di usia yang semuda itu dia mampu membuat sesuatu yang kita rasa tak terjangkau lah akal fikiran kita kalau anak-anak remaja usia 21 tahun tu sebagai seorang pemimpin negara. Memang kita tak nampak lah pada masa kini kan. Tapi adakah disebabkan dia anak sultan ataupun disebabkan kedudukan dia atau kewibawaan dia sebagai orang kata anak kepada sultan menyebabkan dia berjaya untuk menguasai kota Rom yang hebat itu? Tidak. Sebab kita boleh tengok sebenarnya pelbagai strategi yang telah diaturkan, pelbagai kisah-kisah di sebaliknya lah. Okey, kat sini saya cuba kupaskan kalau sekiranya ada mungkin penambah baikkan ke apa ke, mungkin boleh share lah juga. Okey, macam mana kita tahu sebenarnya saya suka juga untuk menggambarkan kisah ni, kehebatan kisah ni sebabnya dia digambarkan sejak daripada zaman Nabi, yang mana ada hadis Nabi yang menggambarkan pada waktu perang Khandaq, masa tu Nabi menyatakan ada satu zaman nanti yang mana kota Rom ataupun kota Konstantinopel akan dikuasai oleh tentera Islam, yang mana dia akan dikuasai oleh sebaik-baik pemimpin dan ditakluki juga oleh sebaik-baik tentera. Bersandarkan hadis, itu hadis Nabi SAW, bersandarkan hadis tu, maka kita tengok daripada zaman ke zaman, daripada kerajaan Umayyah sampai ke kerajaan Uthmaniyah, mereka percaya kepada hadis ni, mereka berpegang pada hadis ni, sehingga kan pelbagai siri peperangan yang telah dicuba dilancarkan untuk menggambarkan kebenaran akan hadis ni, sehinggalah akhirnya pada tahun 1453 Masihi, iaitu tahun 1453 Masihi, akhirnya pada waktu ketika pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, yakni Sultan Al-Fatih, khalifah yang ketujuh yang berjaya menakluki kota Konstantinopel ni. Yakni selepas 800 tahun hadis Nabi tadi telah dibuktikan. Okey, betapa kita tengok hebatnya sebab kita tahu sahabat-sahabat memang tetap percaya, tetap memegang keyakinan terhadap apa yang telah diperkatakan oleh Nabi tadilah. Okey, macam saya cakap tadi, kalau kita tengok adakah sebenar-benarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni berjaya menakluki kota Rom atau sekarang kita kenali sebagai Istanbul, adakah dia berjaya menakluki semudah itu? Adakah dia berjaya menakluki tanpa orang kata tanpa dari sudut strategi, tanpa dari sudut perancangan, ataupun dalam konteks yang lain kita kata tanpa
tanpa menguasai ilmu. Tidak. Tak sebab kita boleh tengok dalam pelbagai siri-siri buku-buku sejarah tentang bagaimana Sultan Mahmud ni bersama dengan tentera-tentera dia berjaya menaluki kota Rom ni. Kat sini saya mungkin boleh share sikit lah antara perkara ataupun yang menyebabkan saya kira seronok untuk kita share malam ni, dan mungkin kita boleh relate lah toward the ends nanti. Adakah perkara ini masih relevan untuk diaplikasikan atau digunapakai oleh masyarakat, terutama dalam kita menghadapi suasana anak-anak remaja kita, terutama dalam kita menghadapi orang kata dunia akhir zaman ni, melihat aspek institusi kekeluargaan yang semakin rapuh dari hari ke hari. Jadi sepatutnya kita, terutamanya sebagai umat Islam, patut kembali, ataupun kita sebagai parent, kita sebagai individu patut melihat kembali sejarah-sejarah pahlawan Islam yang ulung, yang pada satu ketika dulu bagaimana mereka berjaya menjadikan satu ketika dahulu Islam hebat di mata dunia, yang berjaya menjadikan juga orang kata pahlawan Islam itu memang adalah pahlawan yang digeruni, pahlawan yang sememangnya dikenali sebagai pahlawan yang hebat, yang kuat. Semuanya ini tidak akan datang secara tiba-tiba, tapi apa yang saya nak share kat sini sikit sebanyak adalah bersandarkan ilmu yang dikuasai oleh pahlawan-pahlawan sebegini. Dalam konteks ni kita cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, kalau kita back to history, kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih, saya cakap tadi, dia berjaya menakluki kota Rom ni tadi pada usia dia 21 tahun, tapi sebelum tu pada usia 19 tahun dia dah berjaya menjadi sultan, dan dia merangka strategi selama 2 tahun untuk dia mampu membawa tentera-tentera dia dan menguasai kota Rom tersebut. Sebenarnya kalau kita flashback balik, kalau kita tengok sejarah, Sultan Muhammad Al-Fatih ni daripada kecil sebenarnya kita tengok dia struggle. Kita tengok ayahnya, ini Sultan Muhammad pada waktu itu dipasakkan oleh guru agamanya, iaitu ulama yang terkenal, saya Syekh Qadir tak silap. Dia berkali-kali menyatakan kepada Sultan Mahmud II ni bahawasanya anak anda dia yang dibuayan itulah yang satu hari nanti akan menakluki dunia. Dia berkali-kali mempercaya, dipasakkan tentang keyakinan itu. Jadi apa yang Sultan Mahmud buat adalah bersandarkan daripada orang kata daripada keyakinan daripada ulama ini, maka dia terapkan nilai-nilai nilai-nilai ilmu, nilai-nilai kepimpinan pada Sultan Muhammad Al-Fatih sejak dari kecil. Kalau kita tengok seawal usia 6 tahun dia telah dididik dengan orang kata dari sudut ilmunya sangat struggle lah. Dari sudut di usia dia 6 tahun atau 7 tahun dia dah belajar menghafaz Quran. Pada usia dia 12 tahun dia sudah dilantik oleh ayahnya menjadi khalifah, mengganti ayahnya pada waktu itu keluar untuk pergi berperang, yang mana di usia dia muda dia telah menghadapi ataupun melalui fasa-fasa yang secara realitinya kita boleh cakap ilmu praktikal. Dia memimpin negara dan sehinggalah pada usia dia 14 tahun dia dilantik menjadi gubernur. So kalau kita tengok daripada kecil sebenarnya dia dilatih oleh ayahnya. Sebab kalau kita tengok juga dalam sejarah, Sultan Muhammad Al-Fatih ni daripada usia dia kecil lagi dia mampu menguasai 7 bahasa, iaitu bahasa Latin, bahasa Parsi, bahasa Greek, Hebrew, Serbia, Turki dan Arab. Maknanya ayah dia yakin pada waktu itu dengan dia mendalami pelbagai bahasa, dengan mendalami pelbagai ilmu,
dia yakin bahawasanya anak dia ini dan boleh menguasai atau lebih memahami rakyat dia. Malah dia boleh juga memahami strategi-strategi peperangan musuh. Sehingga ada kata bijaksana mengatakan sekiranya kamu memahami bahasa kaum lain, maka kamu akan aman dari sudut perancangan jahat. Akan rasa aman dari sudut perancangan jahat kaum lain. Bermaksud kat situ, dengan kelebihan Sultan Muhammad Al-Fatih ni menguasai pelbagai bahasa, maka dia mampu memahami rakyat dia dengan lebih dekat, dia mampu memahami musuh dia, dia mampu mengetahui apa strategi musuh dia. Sebab macam saya cakap tadi, pada seawal usia dia 19 tahun lagi, semasa dia dilantik menjadi sultan menggantikan Sultan Mahmud Kedua, iaitu ayah dia selepas mangkat, dia telah memulakan strategi dengan mengkaji kenapa kegagalan siri-siri peperangan yang dahulu yang tidak berjaya menakluki kota Rom tersebut. Daripada situ dia terus orang kata mengkaji ilmu dan terus mendalamilah sehingga dia berjumpa dengan berjumpa dengan pelbagai strategi yang diguna pakailah masa peperangan tersebut. Okey. Okey, apa lagi yang saya nak gambarkan kat sini. Okey, bila kita cakap pasal aspek ilmu ni, sebenarnya kalau kita tengok dalam biasa konteks kehidupan kita yang sekarang ni, kita mesti cakap okey, ilmu ni kita pelajari secara teoretikal. Kita pergi ke sekolah, kita pergi ke universiti, ataupun kita mungkin belajarlah, kita mungkin belajar daripada buku-buku ataupun daripada guru. Tapi sebenarnya macam saya ulaskan juga daripada awal tadi, sebenarnya ilmu ni kita boleh juga secara praktikal, dan ini juga yang telah diguna pakai ataupun diadaptasikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana ilmu dia tidak bersandarkan teoretikal saja. Sebab daripada kecil sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni, ayah dia telah mendampingkan dia daripada kecil lagi. Dia ada ulama'-ulama', dia ada guru-guru yang sentiasa membekalkan bukan sahaja dari sudut orang kata ilmu, bukan saja dari sudut ilmu yang berbentuk intelektual, macam ilmu ekonomi, ilmu matematik, ilmu berkait dengan pimpinan, tapi juga pada masa sama dia dibekalkan juga dengan ilmu praktikal, dan juga dibekalkan juga dengan ilmu yang melibatkan spiritual. Macam saya kata tadilah, dia sentiasa didampingi oleh ulama dan guru-guru yang sentiasa memberi panduan dan nasihat kepada dia lah dalam memimpin negara, dan memimpin negara pada waktu itu. Okey, kalau kita tengok balik juga, antara penyebab kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ni, salah satu sebab kenapa dia boleh menang dalam menaluki kota Konstantinopel ni, sebab dia diselami dengan pelbagai ilmu. Kehebatan dia bukan sahaja dia hebat dari sudut mengkaji strategi demi strategi ilmu peperangan, tapi pada masa yang sama dia juga telah dilengkapi dengan, macam saya sebut tadi, dia sudah dilengkapi dengan ilmu berkait dengan ilmu geografi, ilmu matematik, dan juga ilmu ekonomi. Sebab kalau kita tengok antara benda yang saya rasa sangat menarik lah, macam mana kalau difikirkan secara logik, kalau kita tengok sejarah, kenapa beribu-ribu tahun kota Rom ni masih tidak berjaya ditakluki daripada satu zaman ke zaman, sehinggalah hadirnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni, yakni Khalifah yang ketujuh pada waktu pemerintahan Kerajaan Osmaniyah, yakni tak silap saya almost 1100 tahun kerajaan Rom ni cuba ditawan, tapi tak berjaya sehinggalah datangnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Sebabnya kehebatan ilmu dia menyebabkan dia bukan sahaja berjaya membuktikan tentang hadis Nabi tersebut, tapi dengan ilmu keyakinan dia tersebut,
serta ilmu intelektual yang dia ada. Macam kita tengok lah, macam kita tengok kalau kita tengok sejarah, kenapa tak berjaya ditakluki disebabkan salah satu sebab kita tengok kota Rom ni dari sudut geografinya dia adalah satu kota yang dari sudut geografinya meliputi Bukit Bukau. Jadi bagaimana kalau kita tengok balik sejarah, bagaimana kehebatan Sultan Al-Fatih ni dia berjaya menakluki dengan membawa hampir 70 buah kapal, dipindahkan 70 buah kapal ni hanya pada satu malam. Kalau kita ikut logik, kapal ni biasanya ikut logiknya hanya atas lautan, tapi macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih ni mampu menggerakkan kapal di atas keadaan geografi, orang kata geografi kota Rom pada waktu itu yang keadaan Bukit Bukau. Kita tak boleh nak imagine kan. Tapi itulah kata kehebatan ilmu Sultan Al-Fatih ni. Dia berjaya, bukan sahaja berjaya mengalihkan kapalnya, 70 buah kapal tu dalam masa satu malam. Maknanya strategi bagaimana yang dilakukan. Pada masa sama dia juga mampu melakukan secara serentak, mampu mengalihkan tak silap saya Muhammad Meriam yang tak silap saya pada waktu itu seberat 300 kg. Dia mampu mengalihkan kata senjata yang hebat itu, yang berat itu bersama pasukan tentera dia hampir 150,000 pada satu malam saja. Dia mampu mengatur strategi ni tanpa dikesan dan dihidu oleh musuh-musuh. Maknanya kat sini adalah orang kata strategi atau ilmu yang telah dikaji oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia bukan sahaja kehebatan dia tu dari sudut ilmu peperangan tau. Kalau kita tengok daripada kecil pun sebenarnya dia telah dilatih dari sudut menguasai ilmu memanahnya, dari sudut ilmu, kalau kita tahu, kita tengok dalam Islam selalu menekankan contoh-contoh aspek untuk menjadi seorang pemimpin hebat, orang kata at least kuasailah ilmu daripada orang kata ilmu sukan memanah, ilmu berenang dan juga satu lagi ilmu subhanallah tak ingat lah. Dia lah tu. Okay, apa lagi saya boleh share malam ni? Sebenarnya tak adalah lama sangat yang saya rasa saya nak berkongsi, tapi sikit sebanyak apa yang saya nak bawakan dekat sini yang boleh saya kaitkan lah, yang saya boleh kaitkan dalam keadaan konteks dunia masa kini. Macam saya cakap tadi, kita boleh lihat ilmu ni sebenarnya tak boleh lari dalam kehidupan kita. Ilmu ni sentiasa kita kena keep upgrading, kita kena sentiasa memperbarui dan kita tak boleh tinggalkan. Sebabnya ilmu ni kita akan sentiasa guna pakai dan aplikasikan dalam kehidupan. Okey, saya suka nak kaitkan juga dekat sini. Kalau kita tengok kehebatan Sultan Al-Fatih tadi, Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, kehebatan dia bukan sahaja bermula daripada diri dia sendiri, tapi dia telah bermula daripada didikan ibu bapanya. Daripada ibu bapa yang mana Sultan Mahmud kedua pada waktu itu telah daripada kecil lagi menerapkan elemen-elemen keilmuan tersebut. Berkuda Kak Lang. Subhanallah, lupa. Okay, betul. Salah satu aspek tadi adalah selain pada sukan manah, sukan berenang, kita juga seeloknya ajarlah anak kita sukan berkuda. So itu antara seelok-eloknya sebab ada sebab macam contoh manah tu melatih anak kita supaya lebih fokus, belajar untuk macam mana fokus kepada apa yang kita nak. Dia ada kait rapatlah berkait dengan misi dan visi dalam kehidupan kita ni lah. Okay, berbalik pada tadi saya cakap, apa yang saya nak kaitkan adalah macam kehebatan Sultan Al-Fatih ni dia bermula sebenarnya daripada didikan ibu bapa dia. Daripada ibu bapa, terutama Sultan Mahmud lah, yang mana Sultan Mahmud daripada kecil lagi dia telah terapkan elemen ilmu, terapkan didikan dan dampingkan Sultan Muhammad Al-Fatih ni
dengan ilmuwan, dengan para ulama, yang mana ulama ni sehingga digambarkan ulama ni bukan sahaja daripada dia kecil tapi sehingga pada waktu peperangan juga ulama ni turut dibawa bersama, kerana ulama ni lah juga yang akan sentiasa memberi semangat dan sentiasa akan memberi orang kata suntikan perjuangan. Sebab kita tahu dalam masa diorang berperang ni, kita baca sehingga pada hari yang ke-53 mereka hampir berputus asa sebenarnya tahu. Sebabnya seolah-olah pada waktu itu digambarkan seolah macam hampir kalah. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih ni, sebab macam saya kata tadi, dia kehebatan dia adalah dia sentiasa mendampingi ulama, maka dia sentiasa merujuk pada ulama apa tindakan yang seterusnya yang perlu dilakukan, dan pada waktu ulama menasihati dia, dia perlu teruskan perjuangan ini, kena bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya apa yang dilakukan ini bukan satu yang sia-sia, maka diteruskan perjuangan. Maka kat sini dengan keyakinan daripada gurunya, dengan keyakinan daripada hadis Nabi tersebut, maka Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia bangkit dan dia terus menyuntikkan elemen-elemen dan semangat perjuangan kepada barisan tentera ni lah, sehingga akhirnya mereka berjaya menakluki kota Konstantinopel ni pada tahun 1453 Masihi. Jadi kat sini macam saya berbalik pada tadi, maknanya dia daripada kecil lagi dia dah terapkan kepribadian dia dah diterapkan dengan ilmu. Maknanya dia sentiasa mendampingi ilmu, sentiasa mendampingi para ulama. Okey. Okey, yang kedua adalah saya nampak kat sini sebab apa? Dengan ilmu ni sebenarnya kita memang tahu dengan ilmu ni sajalah membentuk seseorang insan, tapi ilmu tu bukan sahaja bersandarkan ilmu intelektual. Dalam konteks yang saya cerita tadi mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia dibentengi oleh ilmu IQ-nya, ilmu EQ-nya dan ilmu spiritualnya, yang mana dalam kehebatan dia dari sudut orang kata ilmu geografinya, ilmu matematiknya, ilmu ekonominya, ilmu pimpinan dia, tapi dia still juga bergantung kepada kekuatan spiritual, yakni dia sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa meletakkan Allah adalah tujuan utamanya. Allah dalam tujuan kehidupannya lah. Jadi sikit sebanyak apa sahaja keputusan, apa sahaja kepribadian dalam hidup kita ini, akhirnya kita akan berbalik, sekiranya berlaku apa-apa, akhirnya kita akan berbalik orang kata kita akan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maknanya sebab tu kita biasa dengar kan, kadang-kadang tak semestinya orang kata pandai tapi akhlaknya baik. Tapi kita tahu dengan adanya ilmu, dan ilmu tu pula disulami juga dengan ilmu spiritualnya, ilmu EQ-nya, maka dia menyelah lagi kepribadian seseorang tu dan akhlaknya. Okey, dan satu lagi lah, saya suka juga nak mengaitkan tentang konteks ilmu ni, sebab kadang-kala kita ni terlalu bersandarkan, kalau kita tengoklah pada masa kini, kita kadang-kala terlalu bersandarkan ilmu ni hanya kita bersandarkan buku, hanya kita ukur ataupun measure anak-anak kita ni kepandaiannya hanya bersandarkan sistem pendidikan yang bersandarkan peperiksaan saja, tapi dia tidak bersandarkan ilmu ni secara aspek yang lebih meluas dalam kehidupan ni, ilmu secara praktikal. Sebab dalam konteks ni, why not kita terutama ibu bapa lah ataupun kita diri sendiri, why not kita berbalik, kita tengok balik kisah-kisah, bagaimana kisah-kisah pahlawan-pahlawan Islam yang dahulu, bagaimana mereka berjaya menakluki dunia dengan sejarah-sejarah yang tersendiri. Sebabnya kita perlu mengkaji, kita perlu aplikasikan, dan saya rasa ia masih relevan. Dari pelbagai aspek untuk kita guna pakaikan dalam kehidupan kita lah, seseharian, sama ada secara praktikal ataupun kata secara teoretikal.
Okay, saya tak rasa untuk berkongsi dengan lebih mendalam lagi sebab dalam konteks ni pun bukanlah saya mengkaji seorang pengkaji ataupun seorang ilmuwan terutama dalam sejarah-sejarah peradaban Islam. Tidak. Tapi saya suka juga pada malam ini sekadar berkongsi nak mengatakan bahawasanya ilmu Allah ni luas lah. Dalam aspek ni saya suka melihat ilmu Allah ni lebih luas. Kalau kita tengokkanlah kadang-kala terutama dalam kehidupan kita seharian, kalau kita mengkaji ilmu ni, lagi kita kaji, lagi kita belajar, lagi kita cuba mendalami, semakin lama kita merasakan seseolah ada kalanya kita merasa seolah kita makin tak pandai. Kita kalau bahasa tak biasa kita rasa macam rasa macam seseolah macam masih ceteknya ilmu kita lah. Sebab itu memang sifat ilmu. Sebab menunjukkan bahawasanya ilmu kita yang ada dekat diri kita sebagai manusia ni memang kita terbatas. Maka sebab itulah kita tak pernah disuruh berhenti untuk terus mengkaji. Kalau kita tengok ilmuwan kita tak pernah berhenti untuk mengkaji, untuk mendalami, untuk dibahaskan, tak kisahlah daripada daripada aspek yang mana pun, sama ada ilmu tu melibatkan ilmu duniawi ataupun ilmu akhirat. Tapi sekurang-kurangnya kita kata dengan ilmu ni akhirnya kita yakin dengan ilmu ni jugalah mampu membentuk kepribadian seseorang. Again macam saya cakap, kita bukan saja bersandarkan ilmu yang melibatkan IQ yang semata-mata kita bergantung kepada buku yang kita baca, bergantung kepada ilmu yang kita dapat daripada sekolah, daripada universiti, tapi dia harus disulami dengan ilmu secara spiritual, ilmu secara EQ. Maknanya kita juga cuba mendalami dari sudut dalaman kita, macam mana kita nak kawal kita punya perasaan, kawal kita punya emosi, so that benda tu akan balance dan seimbang. Saya pun rasa mungkin setakat itu saja malam ni untuk saya berkongsi, sebab kalau nak cakap mungkin banyak lagi kalau kita nak cerita lah. Ilmu ni macam bagi saya general, very general. Macam kita cakap awal tadi lah, lagi kita mendalami, semakin lama kita rasa macam makin kita tak tahu. Tapi bukan bermaksud dalam konteks ni menyebabkan kita stop untuk mencari ilmu, tidak. So kita terus keep berusaha. Waalaikumsalam. Macam mana nak memotivasikan diri untuk terus menuntut ilmu? Zulfi Daus. Okey, macam mana nak memotivasikan diri untuk terus menuntut ilmu? Okey lah, saya dalam aspek ni saya tak cakap lah orang kata Kang dari sudut ilmiahnya. Biasa kita akan cakap of course lah dari sudut bahan pembacaan, tapi macam saya ulas balik yang pertama tadi, ilmu ni dia bukan saja berkonsep dari sudut pembacaan, bukan saja dari sudut perkataan, tapi dia dari sudut experience. Sebab saya melihat ilmu ni kita memang kena lalui dalam fasa kehidupan ni. So kalau kata bagaimana nak memotivasikan diri untuk terus menuntut ilmu, sebab di pihak saya sendiri lah, saya bersandarkan diri saya sendiri. Macam saya cakap tadi, lagi saya cuba mendekati ilmu, lagi saya cuba mendalami ilmu, macam dalam kehidupan kita seharian, macam like myself, apa yang saya buat sekarang. Kalau ikutkan saya sekarang dalam bidang pewarisan harta umat Islam. Kalau nak diikutkan macam benda ni dah telah diceritakan lama pun dan banyak je bahan-bahan rujukan. Tapi semakin lama saya cuba mendalami, semakin lama saya cuba mengkaji, makin lagi saya tak tahu. Jadi benda tu bagi saya keinginan dalaman tu yang menyebabkan ia mampu memotivasikan diri saya lah lagi. Saya daripada bahan bacaan, tapi sebab yang paling penting ilmu ni macam mana kita nak rasa dia very excited, kita kena rasa ilmu ni bersifat dia sesuatu yang merangsang kita punya merangsang ataupun kita boleh stimulate otak kita lah, merangsang
kita punya pemikiran untuk terus berfikir dan mengkaji dan cuba kita aplikasikan dalam kehidupan. Saya rasa itulah kot kalau tanya di pihak saya. Oh ya ke? So yes, sekarang ni saya cuba dalam, memang baru bagi saya dalam bidang pewarisan harta umat Islam ni, sebab seseolah macam kita rasa benda ni sebenarnya telah lama dibincangkan. Kalau dalam ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu faraid, tentang pusaka, tentang hibah, banyak telah diperkatakan. Tapi sebenarnya bila kita pergi turun ke masyarakat, kita turun ke padang, rasanya banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Selama ni kita ingat bersandarkan bacaan je, ataupun okey lah itu dah sudut kerjaya. Tapi saya suka juga nak kaitkan juga kalau masa kita bekerja lah kan, kita merasakan bila kita bekerja, kita dilantik menjadikan majikan, kita dah tahu dah sebenarnya untuk menjadi seorang majikan yang bagus atau untuk menjadi pekerja yang bagus, kita perlu buat A, B, C, D. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya dia kita harus lalui perkara itu dulu, kita harus rasai terlebih dahulu dan daripada situ kita belajar. Tapi kita tak boleh berputus asa lah. Maknanya kalau kita rasa masih kurangnya lagi ilmu yang kita cuba bawa dalam diri, maka kita tak boleh berhenti. Kita kena terus lagi untuk mendalami. Tapi dalam konteks ini bukan saja kita mendalami seorang diri, tak. Seelok-eloknya macam cerita Sultan Muhammad Al-Fatih ni, salah satu kejayaan dia daripada dia kecil lagi sampailah orang kata sehingga dia sampai dia wafat pada ketika usia 49 tahun. Saya yakin di belakangnya adalah tetap ada para ulama dan juga guru yang sentiasa membimbing dia. Sebab tu orang kata seelok-eloknya dalam kita berilmu ni, dalam kita menuntut ilmu ni, seeloknya adalah kita bersama dengan guru lah. Kita ada murabi yang membimbing kita. Okay, ada tak lagi rasa-rasa soalan? Sebenarnya kalau ikut macam banyak je nak share. Tapi itulah, satu kita dah lewat start tadi. Dan yang kedua, mungkin ada lagi yang ke depan mungkin kita boleh kupaskan lagi lah. Tapi basically saya harap at least malam ni kita dapatlah sesuatu sebab saya dapatlah sesuatu, bukan saja di pihak sahabat-sahabat tapi di pihak saya sendiri lah. Macam saya kata tadi, ilmu ni ilmu ni tidak menjadi apa-apa sekiranya kita yang bercakap lah, terutamanya kita tak mengamalkan. So saya suka nak berulang-ulang kali cakap pasal Al-Fatih ni, bukan tak pernah baca. Orang kata bukan tak pernah baca, bukan baru baca hari ni je, sebenarnya berkali-kali. Tapi kebanyakannya daripada kita ni sebenarnya ilmu tu kita tak praktik. Kita hanya biarkan ia berlega-lega je dekat minda kita. Apatah lagi sebenarnya kita baca dan kita simpan dalam diri dan lepas tu kita tak share. Mungkin inilah juga salah satu sebab kenapa kami di sini sebenarnya mengambil platform ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat kat luar sana, kita nak berkongsi. Kita sebenarnya bukanlah nak keep memperlihatkan siapa di antara kami yang lebih hebat untuk berkata-kata, yang lebih hebat dari sudut ilmu, tinggi atau rendah ilmunya, tidak. Tapi sebenarnya ini juga adalah proses dalam kami menuntut menjadi seseorang yang lebih bermanfaat lah, bukanlah kata seorang yang ilmuwan. Terima kasih. Sebenarnya Zulfidas rejab kan? Lupa. Sebenarnya bila cakap Zulfidas ni macam rasanya rejab. Hopefully betul lah kan? Okay, sebenarnya rejab tak adalah bagus mana pun. Macam saya cakap tadi lah, saya tak cuba nak menyampaikan dengan satu kaedah yang kata terlalu serius, sebab mungkin masih banyak lagi kalau kita baca pun, kalau kita bacalah, kalau tengok banyak buku-buku dekat luar tentang pahlawan-pahlawan yang ulung ni. Kalau kita tengok detail sangat penceritaan dia, bagaimana ia dikupas, bagaimana ia diolah dan dikaji dan diguna pakai dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan daripada kita adalah kita sekadar seronok untuk baca, kita sekadar seronok untuk
implement dalam kehidupan kita, tapi kita tak menyampaikan, kita tak mewawarkan. Jadi kat sini itulah tujuan kami bersama-sama, dan kalau boleh kita nak juga dari semasa ke semasa kita bersama dengan sahabat-sahabat kita kat luar, kat sana, untuk berkongsi lagi banyak tentang ilmu-ilmu kehidupan. Sebab kita kadang-kadang terlalu limitkan batas kita, ilmu ni hanya bersandarkan ilmu yang kat universiti, ilmu yang kat sekolah. Banyak daripada kita ni tak ambil yang ilmu yang kita praktikkan dalam kehidupan. So saya yakin banyak insan-insan yang hebat dekat luar tu, sama ada pemimpin ke atau orang biasa ke, tak lari dalam kehidupan mereka kehebatan ataupun cara mereka memimpin kehidupan ni adalah bersandarkan apa yang mereka perolehi, bukan secara teoretikal saja tapi secara praktikal. Dan saya suka juga nak menghargai setiap daripada kita ni. Kalaulah kita tengok, kalau kita belajar pun dalam kehidupan kita, sebenarnya banyak sangat ilmu yang kita boleh peroleh daripada parent kita sendiri. Banyak mak ayah kita terapkan yang tanpa kita sedar benda tu menguasai kepribadian kita, menguasai orang kata bagaimana kita dibesarkan, bagaimana akhlak kita terbentuk. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita cuba mencari, sebab ilmu tu tak terbatas sahaja pada satu tahap masa, dia sebaliknya berterusan. So apa lagi saya nak cuba share malam ni. Saya rasa mungkin itu saja, atau ada lagi ke? Sebenarnya di belakang saya ni ada seorang sahabat yang membantu saya untuk keep tengok sekiranya ada sebarang persoalan yang mungkin sahabat-sahabat nak bertanya. Mungkin saya pun sekadar berkongsi apa yang saya rasa lah. Sebab saya cakapkan tadi, yang saya katakan tadi, yang saya ni bukanlah bijak pandai mana pun, bukanlah ilmuwan, tapi sedikit sebanyak ilmu ini saya cuba sampaikan melalui apa yang saya faham, apa yang saya baca dan apa yang saya alami. Saya tak suka nak cerita juga berkait dengan pengalaman hidup tu banyak, tapi tak apalah, untuk malam ni kita fokus kepada kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih lah, untuk kita sama jadikan dia sebagai ikon yang masih relevan untuk dibawa pada zaman ataupun pada masa kini. Terutama saya sangat-sangat suka sekiranya ibu bapa di luar sana, why not jadikan cerita-cerita pahlawan atau ikon Islamik ni sebagai bedtime story kepada anak-anak kita. Keep buka buku dan ceritakan tentang kehebatan mereka, dan kita cuba kaitkan bagaimana benda itu boleh diimplement dengan kehidupan anak-anak kita, supaya kat sini kita boleh bantu mereka merangsang ataupun stimulate otak. Sebab kita tahu salah satu daripada sama jugalah macam saya pun, kadang kita ni malas nak baca. Sebab apa? Kita malas nak stimulate otak kita. So daripada situlah secara tak langsung kita sebagai bapa kita terapkan penceritaan tentang pahlawan-pahlawan yang ulung sebeginilah. Okay, rasanya mungkin setakat ini saja. InsyaAllah mungkin di masa-masa hadapan kita cuba improve lagi dari pelbagai aspek, dari sudut contents-nya, dari sudut ilmunya, dari sudut maybe sharing dia lebih kena atau lebih relevan dengan situasi yang terkini, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami. Kami sebenarnya sangat mengalu-alukan sekiranya sahabat-sahabat di luar sana terus mengikuti kami dan bagi pandangan ataupun maybe topik yang mungkin korang rasa sesuai untuk kami bawa. Dan insyaAllah kita cuba jugalah untuk fulfill apa yang sahabat-sahabat kita mungkin inginkan lah. Okay, jangan lupa esok kita ada perkongsian insyaAllah daripada insan yang hebat. Seperti biasa, semua orang suka untuk ataupun tertunggulah sahabat kita, yang ni Kak Lang. Tak silap saya esok Kak Lang akan berkongsi dengan kita
satu lagi topik berkait dengan jangan stres. Saya yakin topik ini sangat-sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana mungkin Kak Lang akan berkongsi dengan kita bagaimana kita nak menghadapi dalam konteks masa kini, dalam situasi kita berkurung dekat rumah, macam mana kita nak tangani lah dari sudut emosi kita, dari sudut penerimaan kita, so that kita akan adapt dan kita tak rasa kebimbangan yang di tahap yang tinggi ataupun tak rasa khawatir lah. Terutamanya saya yakin di luar-luar sana sangat maybe tertekan, maybe terutamanya dari sudut ekonomi lah. So insyaAllah jangan lupa esok saya harap tidaklah seperti hari ini lewat. InsyaAllah kita cuba punctual dan kita cuba improve pukul 9 tepat esok Kak Lang akan cuba bersama-sama untuk live. So saya rasa untuk itu saya sudahi perkongsian saya hari ini. Saya rasa nak tutup dengan apa kita adalah, saya rasa dah terlalu banyak sangat kata-kata pun saya dah bagi tadi. Tapi apa yang saya nak ingatkan sekali lagi, sesungguhnya yang baik tu sebenarnya ilmu yang saya sampaikan tadi sebenarnya secara spontan saja. Ilmu tu diilhamkan daripada Allah SWT. Mungkin ada sedikit pembacaan dan yang baik itu sebenarnya daripada Allah, tapi selebihnya yang kekurangan tu, yang lemah itu apa yang saya salah sampaikan dari sudut maybe kata-kata ke, dari sudut perkataan ke, atau dari sudut fakta ke, itu memang kelemahan daripada diri saya sendiri. So saya sudahi saja perkongsian saya malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sehingga kita berjumpa lagi keesokan hari dengan topik yang seterusnya. So assalamualaikum, bye.